Dan sekiranya pada saat ini, wahai para wanita sekalian, ada di kalangan kita yang sedang dalam ujian, yang dalam sedih, dalam berjuang melawan hawa nafsu, sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran hidup, tetapi cukup dengan kita mengingati hakikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga kepada pihak penganjur, iaitu Dakwat Malaysia. Dia bukan Dakwat PEN ya. Dakwat Malaysia yang menganjurkan program dakwah muslimah ini di bawah Intisar Barakah Sendian Berhad. Kekanda yang saya kasih, yang saya hormati, Murabiah Ummah, iaitu Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Seterusnya yang saya kasih, yang saya hormati, yang dimuliakan Al-Fadilah Adinda, lagi muda daripada saya tapi ilmunya sangat hebat. Subhanallah, Ustazah Nur Alina Al-Munawwar yang bercahaya. Ya, subhanallah, Allahu Akbar. Boleh jadi wanita-wanita muslimah di Malaysia kurang mengenali beliau. Tetapi beberapa kali saya ditemukan dan disatukan dalam majlis seumpama ini, saya rasa sangat kecil. Walaupun orangnya lebih kecil daripada saya, lebih muda 3 tahun, tapi ilmunya Masya Allah. Seterusnya kepada yang kita sangat kita doakan, kita hormati, antara orang yang menjadi asbab Allah izinkan majlis kita pada hari ini orang kuat, iaitu Ummi Sakinah. Ummi angkat tangan Ummi. Memang Ummi kata, Ustazah, dia dah macam-macam warning saya. Tak nak dikenali dan sebagainya. Ya. Tengok. Dia harap saya tak bagi tahu sesuatu tentang beliau, siapakah beliau. Saya kekalkan, beliau adalah Ummi Sakinah. Dan beliau sangat mengharapkan supaya kita mendoakan, dan sama-samalah kita doakan. Ya Allah, berkatilah, rahmatilah ibundanya Puan Hajah Aminah binti Kasim dan ayahandanya Haji Syekh Osman bin Syekh Muhammad. Berkatilah seluruh keluarga beliau daripada datuk, nenek, moyang, zuriat, keturunan. Dan doa ini ya Allah kembali jua kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Dan Ummi Sakinah inilah antara pemilik dakwat Malaysia. Subhanallah. Jadi kita bagi sokongan kepada produk Muslim, beras yang kita akan nampak di luar tu. Dan kita pun tidak sangka ya, antara pemilik beras yang bukan sekadar di Malaysia tetapi sampai peringkat luar negara, import dan ekspor, diterajui oleh seorang wanita, Ummi Sakinah kita ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Seterusnya barisan asatizah, datuk-datuk, datin-datin dan puan-puan sekalian, ahli jawatan kuasa program yang betul lumus dikatakan 3 bulan, ada yang kata 6 bulan, ada yang kata Ustazah dah 2 tahun. Sebab sebenarnya program ini telah disusun atau sebelum Covid. Betul lah tu, dah 2 tahun buat persiapan. Masya Allah. Dan yang sangat istimewa adalah kumpulan qasidah kita. Masya Allah. Adinda kumpulan qasidah. Dia tak sedar tu Ustazah sebut. Adinda kumpulan qasidah. Tak sedar lagi. Masya Allah. Nampak tak dia orang tak perasan? Ustazah, ke panggil apa? Kita panggil kumpulan lain. Ustazah Jun dan timnya. Ustazah ulang lagi sekali macam kita tak sebut. Macam kita tak sebut lagi. Masya Allah. Dan yang paling istimewa adalah adinda kumpulan qasidah. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Subhanallah, suara yang begitu indah yang Allah kurniakan. Bila mereka menerajui qasidah tu, Masya Allah, bergetar jiwa. Memang mengalirkan air mata. Dan ini di antara bayangan yang saya selalu impikan, majlis tertutup untuk muslimah. Kemudian dijemput, kan diperdengarkan alunan-alunan zikrullah, alunan memuji Rasulullah, kemudian hiburan-hiburan untuk wanita. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan selepas ini majlis yang tertutup untuk wanita sahaja, kita jemputlah Siti Nurhaliza, kita jemputlah Haliza Helmi, kita jemputlah Ziana Zain. Contoh, kita jemput penyanyi-penyanyi wanita supaya dibiasakan majlis tertutup untuk mereka mengalungkan anugerah suara yang luar biasa itu secara halal dan barakah. Secara tertutup kita boleh berhibur, bukan hiburan tidak dibenarkan dalam Islam.
Bayangkan kalau mereka berqasidah. Bayangkan mereka yang berselawat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sampai satu ketika nanti mudah-mudahan umat Islam, negara kita, wanita-wanita yang diberi Allah ujian dengan suara, mereka boleh meraih kedudukan dan rezeki. Mereka tahu di mana tempat suara mereka patut dialunkan. Allahu Akbar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Sebab itu daripada tadi memang air mata mengalir, muslimin muslimat. Kerana sebab Allah memilih saya, memilih tuan-puan, puan-puan muslimat sekalian untuk berada di majlis yang penuh barakah ini, Masya Allah. Dan dakwah ni juga di bawah Umi Sakinah kita ni melakukan banyak kerja-kerja amal. Jadi kita follow rapat insya-Allah Umi Sakinah kita, dan saya rasa ada tu kan maklumat-maklumat yang diberikan tu, insya-Allah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya diberi tajuk berkenaan dengan Ramadan. Itulah sebab selalu muslimin muslimat, tak ada muslimin. Masya-Allah, semuanya muslimat. Allahu Akbar. Bimbang kan? Pakai niqab, kok ada yang menyelit. Sebab kita tak tahu kan. Saya kadang-kadang terfikir macam tu tau. Subhanallah. Tapi semua ni lemah lembut semula jadi ni ya. Masya-Allah. Muslimat sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang rindukan Nabi? Semua. Siapa yang sayang Nabi? Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas, ahsanul khaliqin. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah. Dan Allah berikan anugerah sebaik-baik manusia ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah anugerah yang terindah buat seluruh manusia. Tetapi jangan lupa kepada pemberi anugerah. Rasulullah adalah hadiah yang terbaik, yang terindah. Jangan lupa kepada pemberi hadiah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia sangat mudah leka dengan hadiah, sehingga lupa kepada pemberi hadiah. Dalam kita memuji Rasulullah, kita merindui Rasulullah, kita mencintai Rasulullah, jangan sampai sirna. Jangan sampai kita lupa bahawasanya Allah yang maha mencintai kita mengurniakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak, Allah mulakan dengan nafiyah, nafi dulu. Dan tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad illa, kecuali untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Sebab itu apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka seluruh binatang-binatang di lautan, di langit, di dalam perut bumi, seluruh makhluk, bukit, bukau, lautan, langit dan semuanya, ya Allah, mengucapkan syukur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kita dikurniakan, Masya Allah, bulan Ramadan yang sangat mulia. Sebaik-baik bulan yang tidak pernah dikurniakan kepada mana-mana umat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya paling pendek. Tetapi asbab bulan Ramadan, maka pahala amalan ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi lebih banyak dan lebih panjang daripada umat terdahulu. Kerana digandakan setiap amalan berganda-ganda, sehingga adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika disebutkan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelebihan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terhitung.
Dan sekiranya pada saat ini, wahai para wanita sekalian, ada di kalangan kita yang sedang dalam ujian, yang dalam sedih, dalam berjuang melawan hawa nafsu, sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran hidup, tetapi cukup dengan kita mengingati hakikat kita menjadi umat kepada Nabi yang terbaik, dan kita diangkat kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari kalangan manusia untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 syarat untuk jadi umat yang terbaik. Para muslimat sekalian, Nabi Muhammad tidak pernah melupakan kita. Sebelum kita rindukan Nabi, Nabi rindukan kita dahulu. Sebelum kita mencintai Nabi, Nabi mencintai kita dulu. Dan asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan wanita dinaikkan darjat begitu tinggi. Allahu akbar, subhanallah. Maka para muslimat sekalian, marilah kita menyayangi diri kita. Sebab Rasulullah membawakan mesej supaya wanita sayang diri dia, berjuang untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka, berjuang memastikan kita masuk syurga. Sebab kita nak masuk syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berada di belakang Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, Sayyidatina Asiyah. Allahu akbar, subhanallah. Saya nak sebutkan satu kisah pendek berkenaan dengan Sayyidatina Hafsah. Sayyidatina Hafsah adalah seorang wanita yang diberi gelaran wanita ahli siyam, wanita ahli puasa. Sayyidatina Hafsah binti Umar dilahirkan 5 tahun sebelum tahun kenabian. Masa umur Nabi 35 tahun dia baru lahir. Subhanallah, 5 tahun sebelum tahun kenabian. Tahun kenabian Nabi dilantik menjadi Nabi umur 40 tahun. Dia adalah anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia merupakan isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi. Sayyidatina Aisyah pernah menyebutkan Hafsah adalah salah seorang isteri Nabi yang menyamai kedudukanku dari sudut kesalehannya, kewarakannya, sedekahnya, amal ibadahnya. Pendek cerita, kita tahu bahawa Sayyidatina Hafsah adalah salah seorang isteri Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu hikmah yang besar sebagai panduan dalam bab rumah tangga. Beliau pernah diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menyebutkan dan meminta Rasulullah untuk merujuk kembali Sayyidatina Hafsah dengan menyebutkan dia adalah ahli puasa, ahli salat malam, dan dia adalah isterimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Yang disebut tentang ciri-ciri Sayyidatina Hafsah ini adalah dia adalah ahli puasa, dia ahli qiyamul lail, dan dia adalah isterimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, masya-Allah. Muslimat yang saya hormati sekalian, agak-agak ada tak satu ibadah yang melekat pada diri kita sehingga kita boleh digelar sebagai mungkin wanita ini ahli sedekah, wanita ini ahli zikir, wanita ini ahli salawat, wanita ini ahli qiyam, ahli siyam, wanita ini akhlaknya mulia. Kita bimbang kita hanya ada ahli kapue. Minta maaf ya. Ahli kowe, ahli sekian, ahli sekian, ahli sekian. Tetapi apabila perkara yang berkaitan dengan akhirat, kita harus fikirkan diri kita di mahsyar kelak dibangkitkan dengan kumpulan mana. Allahu akbar. Ini memang perlu kita betul wahai muslimah. Kerana hawa nafsu kita sangat bijak tipu daya diri kita. Kita rasa kita dah solehah dengan penampilan kita. Kita rasa kita dah hijrah. Kalau sebelum ini belum menutup aurat.
Tetapi rupanya kita hanya hijrah daripada maksiat zahir kepada maksiat batin. Kalau sebelum ini zahir kita bermaksiat kepada Allah, namun bila kita berubah hadir majlis-majlis yang lebih baik, kita berpindah kepada maksiat batin dengan perasaan riak, perasaan ujub, perasaan ingin dipuji, perasaan rasa lebih baik. Muslimat sekalian, Allahu Akbar. Sebab itulah, sekiranya kita berada di majlis seperti ini pun, kita sangat sukar untuk menjaga hati kita. Sangat susah untuk menitiskan setitis air mata daripada awal qasidah. Sangat susah hati kita ini nak berdetik, ya Allah, aku wanita yang penuh dosa. Aku ingin berubah. Aku ingin jadi wanita yang salihah, yang taat, yang hormat suami walau apa jua buruknya akhlak suami. Tetapi perjuangan untuk dapat wanita salihah tidak bersyarat suami itu baik. Tetapi kita nak jadi wanita salihah di pandangan Allah, pada sisi Allah. Hafsah diiktiraf oleh malaikat Jibril. Apa yang disebut oleh malaikat Jibril ini sudah tentu datangnya daripada Allah. Hafsah itu isterimu di sisi Allah. Adakah kita isteri suami kepada suami di sisi Allah? Adakah kita akan kekal bersama dengan suami kita di syurga Allah? Atau mungkin ada bidadari yang telah Allah sediakan jauh lebih baik daripada kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah perjuangan kita, wahai muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat inginkan kita faham. Perjuangan kita adalah sayang diri kita. Qu anfusakum, pelihara diri kamu. Wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, muslimat sekalian. Kita berada di satu majlis bi'ah salihah. Sebab itu saya rasa, sebab bila tengok semua wanita, qasidah wanita dan sebagainya, tidak ada cara lain untuk kita kekal berada di jalan-jalan kebenaran sampai bertemu dengan pertemuan yang terindah, melihat Rasulullah di hadapan mata kita. Melihat wajah Rasulullah, mendengar suara Rasulullah, berada dalam majlis yang jauh lebih indah daripada ini, tetapi di hadapan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu cita-cita, itu impian kita. Tapi cabaran kita begitu banyak. Namun Allah telah berikan kelebihan orang yang hadir majlis ilmu melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Sebab itu nak disebutkan tidak ada jalan lain. Wajib kita memastikan diri kita, bila ada majlis ilmu, usaha untuk hadir, usaha untuk duduk. Sudah tentu berbeza yang hadir di alam maya dengan hadir di yang sebenar secara fizikal. Sudah tentu berbeza. Namun bagi yang tidak mampu, asbab ada anak kecil, asbab kerja, asbab apa pun, mudah-mudahan Allah berikan kedudukan yang sama. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, jangan kita tergolong di kalangan ini. Disebut dalam hadis Nabi, ada orang bila melihat majlis ilmu dia datang yang terawal. Ada yang datang lewat, ada yang langsung tidak datang. Ada yang langsung berpaling daripada majlis ilmu. Hadis Nabi tersebut, Nabi sebut Allah juga berpaling daripadanya. Sesungguhnya majlis ilmu ini adalah majlis Allah di atas dunia, di atas muka bumi. Siapa yang berpaling daripada majlis ilmu, maka Allah juga berpaling daripadanya. Dan sebaik kita habis situasi COVID, SOP yang sangat mendera hati kita, merindukan majlis-majlis seumpama ini, maka jangan sehingga kita hilang rasa cinta dan rasa rindu majlis seumpama ini. Alhamdulillah, wanita yang hadir begitu ramai, memenuhi setiap ruang dewan ini. InsyaAllah selepas ini, apa pun majlis ilmu, siapa pun penyampainya, bukan kerana penyampai kita hadir, tetapi kerana Allah. Kerana kita nak tetap berada di majlis-majlis syurga. Nabi SAW bersabda,
Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melihat taman syurga singgah. Sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di mana taman syurga? Ada ke taman syurga di muka bumi? Nabi sebut hilaquz zikri, iaitu halaqah, bulatan majlis-majlis zikir. Subhanallah. Muslimat sekalian, saya kena tutup dah ni. Nak habis dah masa, Masya Allah. Tapi tajuk saya perlu menyentuh tentang Ramadan. Saya nak sentuh sikit. Kita nak pergi kepada kalimah Ramadan itu sendiri. Ramadan dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu pun kita eja Ramadan. Tapi cuba bayangkan huruf bahasa Arab, akronim Ra, Mim, Dha, Alif, Nun. Betul tak muslimat? Ramadan. Ra, Mim, Dha, Alif, Nun. Ra, Ramadan itu Ra mewakili Ridwanullah. Ridwanullah, iaitu redha Allah, ataupun redha, ataupun ridha Allah, boleh juga. Ridwanu ataupun ridha Allah. Ra bagi kalimah pertama Ramadan. Di dalam bulan Ramadan Allah buka pintu redanya seluasnya kepada kita. Lepas tu huruf yang kedua apa? M. M pula. Mim. Mim. Maghfiratullah. Bulan yang penuh dengan pengampunan Allah. Man qama Ramadan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, man qama Ramadan atau kama qal man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa siang hari pada bulan Ramadan, siapa yang membangunkan malam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh yakin dan percaya, dengan penuh keimanan, dengan segala janji yang Allah sediakan, ghufira lahu, akan diampunkan ma taqaddama min zambi, daripada segala dosanya yang terdahulu. Kita ada dosa besar yang begitu banyak, dosa kecil yang kita tidak sedar dan kita tidak tahu itu merupakan dosa. Kita ada banyak dosa yang kita lupa dan kita ingat, dan lebih banyak yang kita lupa. Dosa yang kita sedar ataupun tidak, dosa yang kita tahu dan tidak tahu. Kita ada banyak dosa dengan sekalian makhluk Allah. Dosa dengan Allah tidak terhitung. Dosa dengan makhluk manusia, dengan binatang, dengan muka bumi Allah, dengan sungai, dengan udara Allah, dengan bukit bukau. Terlalu banyak dosa kita. Dengan harta yang Allah berikan ujian kepada kita. Kita banyak dosa dengan suami, dengan ibu ayah, dengan anak, dengan sahabat-sahabat, dengan jiran. Siapakah yang maha mengampun? Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taubatan nasuha, Allah boleh ampunkan dosa kita umpama kita tidak pernah buat. Dengan taubatan nasuha, sekalian banyak dosa Allah boleh ampunkan dengan sekaligus. Tidak perlu kita sebut senarai dosa-dosa kita. Himpun dengan satu permohonan. Dan Allah sediakan bulan Ramadan akan diampunkan semua dosa yang terdahulu. Ibarat kita tidak pernah dipadam, seolah kita tidak pernah melakukan dosa tersebut. Sebab itu untuk menghadapi bulan Ramadan ini, yang paling penting dan utama adalah ilmu. Kerana ilmulah yang akan membetulkan niat. Sebab itu bila ditulis oleh alim ulama, persiapan pertama untuk menghadapi Ramadan adalah persiapan ilmu yang akan membantu membetulkan niat. Niat perkara yang paling utama. Niat inilah yang akan memandu hasil daripada Ramadan. Niat ini sehinggakan disebut oleh para ulama sufi, para alim ulama, tidak ada perkara yang lebih sukar dalam perjuangan hidup ini. Tidak sesukar untuk buat ibadah qiyam, tidak sesukar untuk buat ibadah siam, tidak sesukar untuk berperang, tidak sesukar. Yang paling sukar adalah untuk membetulkan niat. Bila kita melakukan sesuatu amal ibadah, kita datang pada hari ini, saat ini, nak betulkan niat benar-benar tulus mencari redha Allah. Betulkan niat Ramadan ini untuk melakukan ibadah ikhlas kerana Allah. Sebab hanya amalan ibadah yang ikhlas saja yang Allah akan terima. Allahu Akbar. Macam mana kita nak tahu kita ikhlas atau tidak?
Bagaimana kita nak belajar jadi wanita minal mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas dalam agama Allah. Tidak lain daripada majlis-majlis ilmu. Masya Allah, doa dengan Allah. Minta kita jadi, ya Allah jadikanlah aku di kalangan orang yang ikhlas. Antara doanya muslimat, doa iftitah tu, Allahu Akbar kabira, Allah maha besar sebesar-besarnya, walhamdulillahi katsira. Segala pujian bagi Allah, katsira sebanyak-banyaknya, wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Lagi? Sambung lagi. Wajjahtu wajha lilladzi fatara samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menguasai langit dan bumi. Lagi? Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dengan lurus, dengan menyerah diri, dan aku bukan orang yang musyrik mensyirikkanmu ya Allah. Sambungannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah firman Allah. Qul inna salati. Allah perintahkan, katakanlah, inna salati, salatku, wa nusuki, segala ibadahku umum, termasuk puasa, termasuk datang majlis ilmu, segala ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku untuk Allah sekalian alam. Kalau siapa yang tercari-cari macam mana nak doa jadi orang ikhlas, kita selalu baca dalam solat doa iftitah. Sebab itu Nabi berpesan, Nabi menyebutkan, barang siapa membaca doa iftitah itu, ini hadis Nabi SAW, maka pintu langit akan dibuka untuknya, doanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tapi kita ambil ringan, ramai yang tak baca doa iftitah, terus baca Al-Fatihah. Sedangkan Allah sedang menyediakan satu nikmat yang begitu besar, tetapi kita meremehkan. Memang syurga Allah itu ada di antara azan sampailah salam. Wuduk, azan, wuduk, siapa yang baca doa selepas wuduk, dibuka 8 pintu syurga. Hadis yang sahih muslimat. Siapa yang baca doa selepas azan, Nabi kata, hadis sahih, Nabi sebut, maka layak, berhak, wajib baginya mendapat syafaatku, pertolonganku di mahsyar kelak. Allahu Akbar. Sebab itu muslimat, di bulan Ramadan nanti, memang Al-Quran menjadi tumpuan kita. Tahun ini cuba kita pasang niat, kalau sebahagiannya, contoh Imam Malik, 3 hari sekali khatam, ataupun sehari sekali, antara dua tu. Ramai alim ulama salafus salih, para sahabat Nabi, 3 hari sekali khatam. Boleh bayangkan 3 hari sekali khatam, maksudnya khatam berapa kali? 10 kali di bulan Ramadan. Ada yang sekali sehari, bahkan ada yang lebih kerap daripada itu, wallahu alam. Kita cuba target tahun ni nak khatam berapa kali? Boleh tak kita naikkan kepada 2 kali? InsyaAllah 2 kali. Pada bulan Ramadan, kita lebihkan sikit tidur siang pun boleh. Janganlah lama sangat. Boleh tidur lepas zuhur. Tidur lepas zuhur tu tak sedar-sedar dah dekat buka puasa. Jangan macam tu ya. Ada orang kata, macam mana tip supaya bulan Ramadan nanti tak rasa letih? Tidur, bangun, tidur. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimat sekalian, yang dikatakan tidur pun dapat pahala adalah tidur dalam letih beribadah. Bukan, jangan anggap tidur saja pahala. Tidur orang yang letih beribadah di bulan Ramadan. Dia baca Quran, dia ngantuk, dia tidur sekejap dengan niat untuk hilangkan ngantuk. Bangun baca Quran balik, lepas tu ngantuk, tidur balik. Tidur kerana berpenat dengan ibadah. Bila disebut hadis Nabi tadi, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan ilmu kita mula faham. Sebab bila siapa yang nak baca penjelasan tentang hadis ini, buka Jabatan Mufti Wilayah. Sebab para alim ulama banyaknya mensyarahkan ini ditumpukan kepada malam Ramadan. Sebab siang dengan ibadah puasa, malam dengan ibadah menghidupkan malam. Jadi kita cuba Ramadan kali ini, malam tidur separuh sahaja. Wih, lama juga separuh ya. Masya Allah.
Kita bangun lebih awal, mungkin maksudnya 3 jam ataupun 4 jam, kita target kalau dapat sekali khatam, Alhamdulillah. Dapat 2 kali, kalau dapat 3 kali, malam tu kita perbanyakkan membaca Al-Quran. Ya, solat-solat tu kita makruf lah solat-solat apa. Tapi perbanyakkan pada waktu malam itu baca Quran. Mungkin malam pertama tak berjaya, ngantuk je. Tak sampai-sampai hujung tu. 1, 2 ayat, kat mana tadi ya? Sambung lagi, kat mana? Ulang balik. Biasa berlaku kan? Bukan baca Quran je, tahiyat pun biasa berlaku. Boleh tertidur masa tahiyat kan? Kat mana tadi? Baca lagi, ulang balik. Subhanallah. Tapi jangan putus asa. Malam pertama ya. Masuk malam kedua, masuk malam ketiga. Barakah Ramadan, jangan mengalah. Yang mudahnya, ya Allah Engkau maha memahamiku, ya Allah. Tidur. Jangan mengalah. Kita nak jadi wanita salihah tadi, Masya Allah. Mungkin malam ketiga, malam keempat Allah beri mata yang jelas sampai tiada mengantuk lagi. Hawa nafsu kita berjaya kita pukul, berjaya kita tendang, berjaya dikalahkan. Maka ketika itulah kita mula merasai nikmatnya menjadi pemuji, pemuja, pencinta Allah, pencinta Rasulullah pada waktu malam yang paling mustajab. Pada waktu malam mudah-mudahan jatuhnya pada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sebagai khulasah penutup muslimat sekalian, Masya Allah, wanita di bulan Ramadan antara golongan yang boleh dapat pahala melebihi lelaki. Melebihi lelaki. Jangan cemburu kepada lelaki walaupun kita uzur haid. Memang kita dibenarkan untuk makan pil untuk elakkan haid di bulan Ramadan. Harus hukumnya. Tetapi ada lebih baik kita redha supaya dapat redha Allah dengan ketetapan qada dan qadar Allah. Redha saja, dapat redha Allah. Di situlah peluang bagi wanita saya lihat di bulan Ramadan. Sebab Allah sediakan peluang ini di bulan Ramadan saja. Iaitu barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia dapat pahala puasa yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah, Allahu Akbar. Siapa yang biasanya menyediakan makan berbuka? Angkat tangan. Semualah. Orang lelaki, dia tahu hadis ni, tapi dia sangat sukar untuk beramal. Sebab sudah jadi kebiasaan wanita yang menyediakan makanan. Bayangkan kita siapkan untuk 10 orang. 10 orang kali 30 hari berpuasa, 10 kali 30 berapa? 300. Kita dapat pahala bukan 30 hari kita berpuasa. Dapat pahala 300 hari puasa Ramadan. Itu kalau 10 orang. Jadi wahai para muslimat, tolong cari. Ada orang dia kata, Ustazah, saya bagi kuih. Tapi orang tu tak buka dengan kuih saya pun. Dia buka dengan yang lain. Saya dapat tak pahala tu? Dah risau pula kan? Ini orang yang detail. Dia fikir sungguh. Dia nak orang tu buka puasa dengan makanan dia. Bagi saya inilah sifat wanita yang benar-benar mengharapkan pahala tu. Bila saya bagi kurma, saya tengok dia tak makan kurma saya juga. Kurma sangat banyak. Jadi suka saya cadangkan dan selalu saya cadangkan cadangan ini. Tolong cari, dan bulan Ramadan adalah bulan bahagia bagi asnaf fakir miskin. Cari lebih kurang, carilah dalam 10 keluarga asnaf fakir miskin. Pergilah ke Jabatan Agama, Majlis Agama, cari senarai nama asnaf fakir miskin dalam kawasan daerah kita sebab nak mudahkan. Kita jumpa dia awal-awal keluarga tu, kita terus cakap, sepanjang Ramadan saya akan beri makan untuk kamu sekeluarga berbuka puasa. Masya Allah. Rasa boleh buat ke tak? Boleh. Ustazah, masak ni masalah. Tempah sahaja, mangkuk tingkat. Betul tak ada orang buat servis mangkuk tingkat? Saya cakap sebab saya pernah buat. Maksudnya nak 1000 daya. Kita cari 10 keluarga, tanya bajet, ni 5 orang sekeluarga, satu keluarga ada 5 orang. InsyaAllah confirm dia akan buka puasa dengan makanan yang kita sediakan. Boleh jadi bukan puasa kita diterima Allah, tapi puasa asnaf fakir miskin ni. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini antara ibadah yang perlu dikejar, ditarget oleh kita sebab dia ada pada bulan
Ramadan. Kita nak dapat pahala puasa sebanyak-banyaknya, pahala Al-Quran sebanyak-banyaknya, pahala sedekah. Kita tahu Nabi SAW pada bulan Ramadan lebih berganda sedekahnya, dan pada malam Ramadan lebih banyak berjaganya. InsyaAllah kita lebihkan tidur pada siang pun tidak apa, tapi lebihkan berjaga pada waktu malam, InsyaAllah. Alhamdulillah. Sekian daripada saya, muslimat yang saya cintai, saya kasihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita menjadi ahli siam dan ahli qiyam. Orang yang dipanggil dengan melalui pintu Ar-Rayyan dan juga pintu salat. Itu babu salah dan babu siam, dua pintu syurga, insya-Allah. Jangan sampai semua pintu tertutup untuk kita. Na'udzubillahi min zalik. Saya sayang muslimat semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Sayang daripada hati. Mudah-mudahan kasih sayang kita ini boleh jadi saksi, boleh jadi bukti, membuatkan kita termasuk 7 golongan mendapat naungan Allah di mahsyar kelak. Hadis yang sahih, mereka yang saling mencintai kerana Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.